tidak pernah datang kepada kamu orang memberikan peringatan? Ahli neraka, dulu ni tak ada ke orang datang peringat kepada kamu? Dia berjawab apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada. Mereka menjawab, sebenarnya ada, sungguhnya telah datang kepada kami pemberi peringatan, rasul-rasul, lalu kami dustakan. La ilaha illallah Muhammad Jalali Qaliwas Fadilah Saraka wa Dihadullah Hal Syafaat Qiyamah. Hamdan lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasurahu wa walah. Baik, kita ambil tafsir pula lah, ya. Kita sambung nanti, kita masuk kepada tafsir surah Jin ayat 20, ya. Betul, ya? Ayat 20 surah Jin, ya. Ayat 20. Menurut riwayat disampaikan oleh Sa'id bin Jubair yang diterima daripada gurunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat 19, pangkal ayat 19 sebelum ni dah kita baca ayat pangkal 19 sebagai puncanya lah, ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'u kanu yakununa alaihi libada, dan bahwasanya tatkala hamba Allah itu telah berdiri sembahyang menyeru akan dia, nyarislah mereka itu mendesak-desak mengerumuninya. yakni kafir-kafir Quraisy, antaranya kepalanya Abu Jahal, ya, mereka komun tengok Nabi duduk sembahyang, dia nak buat benda-benda yang tak elok lah, ya, nak bubuh najis di bawah antara dua kaki Nabi, ya, nak buang, nak lepak batu atas kepala Nabi. Inilah dia menurut riwayat Ibnu Abbas tadi ini diterima daripada guru Abdullah, masih mengisahkan kesan yang dapat oleh jin. Jin dapat tengok semua ni. Jin secara langsung dapat melihat apa yang berlaku kepada Nabi ketika Rasulullah berdiri sembahyang, khususan sembahyang subuh. Jumpa di daerah Tihamah, Nabi sedang bersembahyang subuh dengan para sahabatnya, begitu khusyuk, ya, Nabi sembahyang. Namun sembahyang Nabi begitu sujudnya, begitu khusyuk, sahabat-sahabat pun mengikut Nabi menjadi ma'mum, berkerumun mendekati beliau. Ini saksi oleh jin-jin yang disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Jadi jin ni pergi habaq kat teman-teman mereka. Kami tengok, ya, yang kata Rasul, yang kata Muhammad Rasulullah ini bersembahyang dengan para sahabatnya begitu khusyuk sekali. Maka itulah jin-jin ini pun menyerulah kepada sama-sama mereka untuk mengimani kepada Allah dan Rasul. Maka datang ayat yang 20, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah, yang aku seru hanya Tuhanku dan tidaklah aku mempersekutukan dengan dia suatu jua pun. Ini adalah ruh kepada salat itu sendiri. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada. Katakanlah, semuanya aku tidaklah kuasa untuk mendatangkan kepada kamu baik kemudaratan dan tidak pula menyenangkan. Itulah kemampuan yang diberi oleh Allah kepada manusia dan jin, begitu terhad. Tidak boleh mudaratkan, tidak boleh mendatangkan manfaat, ya, itu jelas. Kemudian qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini tiada seorang pun yang dapat melindungiku daripada Allah, dan sekali-kali tidaklah akan ku dapat selain dia tempat bersembunyi. Tidak ada siapa yang boleh melindungi kita melainkan Allah. Itu paling penting. Dan yang ke akhir, yang ayat 23, kita ambil 4 ayat dulu. Illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kecuali hanya menyampaikan daripada Allah dan tugas-tugas yang dia amanahkan. Dan barang siapa yang mendurhaka kepada Allah dan Rasulnya,
maka semuanya untuk mereka adalah api neraka Jahannam. Dalam keadaan kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Mari kita tengok dulu ayat 20 tafsirannya ya. Sampai pada ayat ke-20 boleh dikatakan bahawa kisah tentang jin-jin yang mendengar Al-Quran lalu beriman kepada Rasul dan cerita tentang percakapan mereka telah selesai. Yang jadi hikmah tertinggi dari turunnya surah jin ini ialah untuk membuktikan kepada kaum Quraisy yang masih musyrik itu bahawa meskipun mereka tidak mau menerima seruan dan dakwah Nabi, namun bangsa jin yang halus itu ada yang baru sekali mereka dengar, mereka pun terus beriman dan terus pula mengajak kawan-kawannya yang lain supaya turut beriman. Maka banyaklah kata hikmah terungkap dalam pengislaman makhluk yang halus ini. Nampak pula dalam rentetan ayat ini bahawa tidaklah semua diketahui oleh Nabi bahawa ada makhluk halus yang beriman kepadanya. Nabi pun tak tahu di bawah ada makhluk halus yang beriman kepada baginda. Kerana Allah tidak maklum kepada Nabi sebelumnya. Nabi maklum adanya makhluk jin. Nabi maklum sebab ada ayat-ayat sebelum ini yang menyebut tentang jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ni turun dulu daripada surah ni. Nabi dah kenal jin, tapi tidak ada pula kenyataan kata jin juga beriman kepada Nabi, mendengar bacaan Al-Quran. Sesudah Allah memberitahu kepada Nabi, barulah Rasulullah SAW dapat mengenal, mengetahui rupanya ada makhluk jin, segelintir jin yang mendengar kalam Allah, yang Nabi baca Quran dan mereka beriman kepada Nabi, iaitu pada ketika mana Rasulullah SAW bersembayang di tahmah sembahyang subuh tadilah, bersembayang dengan para sahabat baginda, bersembayang subuh, maka datanglah makhluk jin tadi ini berkusu-kusu mendengar bacaan baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ayat yang pertama daripada surah jin inilah menjadi maklum Nabi rupanya ada jin. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu dia, baru Nabi tahu. Allah beritahu dekat Nabi, katakanlah ya Muhammad, telah diwahyukan kepada aku bahawasanya telah mendengar sekumpulan daripada al-jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Menakjubkan. Manusia yang ramai tadi ini ketika Rasulullah menyeru dengan Al-Quran, mereka tidak beriman. Ya, walaupun bangsa Arab ni memang begitu tinggi budaya dia, begitu tinggi daripada segi bahasanya, tapi ada di antara mereka yang mendapat hidayah daripada Allah dengan mendengar Al-Quran terus beriman. Contohnya yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, sebab dia asalnya pergaulan dia, kawan-kawan dia, teman-teman dia semuanya tidak ada melakukan perkara-perkara yang baik. Dia bergaul dengan masyarakat yang tidak berakhlak. Itu Umar. Sampai satu ketika dia istihar kepada mereka, selama aku duduk bercampur dengan puan, tidak ada apa pun kebajikan yang aku boleh buat. Tidak ada satu kebajikan yang aku nampak daripada kamu sendiri. Maka di saat pada ketika ini, aku dah tidak mau bergaul dengan kamu lagi. Aku akan menyisihkan diri, aku akan mencari ketenangan. Itu dia kata dengan cara yang lain. Umar istihar. Dia tinggal habis kawan-kawan, declare, buat satu perakuan kepada mereka. Tinggal, maka dia pergi Kaabah. Dia pergi Kaabah, lalu nak tawaf. Kebetulan bila sampai di Kaabah, baginda Nabi SAW sedang bersembahyang. Sembahyang Nabi baca surah Hamim Sajadah, surah Fusilat. Nabi baca surah tu. Dia sorok dalam kelambu, dia duduk dengar Nabi baca. Terus dia kata apa? Pada diri sendiri, ini bukan kalam biasa, bukan kalam manusia biasa. Mustahil pula, dia kata. Muhammad ni dengan tidak berguru, tidak ada apa-apa pengajian, dia tak belajar dekat siapa pun, macam mana dia boleh mengeluarkan kalam-kalam yang begitu indah, daripada segi susun kata ayat-ayat yang begitu tinggi nilainya. Kita sebut sastra lah. Sastra pun keluar dari Al-Quran.
Kita tak boleh kata Quran tu tinggi sastra dia, tak boleh. Ya. Sebab sastra pun keluar daripada Quran. Ya, tidak. Jadi maka dia kata kalam-kalam yang luar biasa yang tak pernah aku dengar, inilah kod kalam yang dia sebut sebagai kalam Tuhan. Tahap Tuhan yang dia sembah, yang dia tuntut kepada manusia untuk beriman kepada Tuhan, yang ini kalam Tuhan, bukan kalam manusia. Terbuka pintu hati dia, hanya dengar kalam-kalam Allah. Kita pun betul juga, kalau tengok dalam keluarga kita ada siapa-siapa tak mau beriman ni, keras hati kot lah. Kita baca surah ni lah, ayat 1 sampai 42. Ayat 1 sampai 42 cukup. Baca bagi kuat sikit bagi dengar lah. Jangan baca sorang-sorang. Kot mereka tak mau beriman ke apa ke, kita buka Quran, kita baca surah Hamim sajalah, surah Fusilat. Baca dengan elok, dengan tartil, bagi mereka dengar insya-Allah. Orang yang dengar kalam ni, dia akan terbuka pintu hati dia untuk beriman kepada Allah. Itu satu kelebihan Hamim sajadah, ya. Surah Fusilat. Ya. Kita sendiri pula kalau agak berat-berat malam-malam, bacalah surah ni. Bagi kita dengar dulu lah. Baca dulu. Semua surah-surah Hamim dalam Quran ni, yang mula dengan Hamim ni, punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Ya. Banyak surah-surah yang mulai dengan Hamim. Bacalah kerap-kerap insya-Allah tuan-tuan. Ada dia punya kelebihan, kita akan nak nikmati sendiri, ya. Tak payah saya ceritalah, tuan-tuan akan dapat melihat sendiri, merasai sendiri kelebihan luar biasanya. Ya, baik. Sambung, ya. Jadi maka tak dapat tidak yang jadi hikmah tertinggi pada turun surah ini, iaitu jin membuktikan kepada kaum Quraisy yang masih musyrik bahawa meskipun mereka tidak mau menerima seruan dan dakwah, namun jin yang bahasa halus tadi ini telah menerima dakwah Rasulullah. Nampak pula dalam rencana ayat ini bahawa tidak semua diketahui oleh Nabi bahawa ada makhluk halus yang beriman kepada baginda setelah Tuhan memberitahu dengan perantaraan wahyu, barulah Nabi mengetahui. Dan dapatlah pula diketahui bahawasanya perjuangan bangsa jin menegakkan kebenaran dan hendak mendulu jalan lurus ke jalan Tuhan sama juga sulit dengan ditempuh oleh manusia, sama juga jin. Bila mereka juga nak dakwah sama-sama, mereka bukan ringan, ya, berat. Lagi susah nak seru bangsa jin ni. Daripada manusia, nak seru jin ni lagi payah. Sehingga Tuhan pun menjanjikan bagi barang siapa yang beristiqamah, tetap teguh dan kuat, tidak terganjak dan tidak menyimpang daripada tujuan semula, bahawa Tuhan akan memberinya air yang segar, air yang jernih dan sejuk sebagai obat haus perjalanan yang payah dan melelahkan menegakkan kebenaran. Air yang sejuk ni syariat. Ya, syariat itu adalah umpama satu sungai yang begitu deras mengalir airnya dengan lancar, itu kita panggil syariat, ya. Sekarang pada ayat 20 kembali Tuhan menyuruh rasulnya menjelaskan pendirian yang dikemukakannya di hadapan orang-orang masih musyrik. Katakanlah ya Muhammad, panggal ayat 20, yang aku seru hanya Tuhanku. Aku tidak dapat menyeru yang lain, sebab yang lain itu tidak lebih tidak kurang hanya makhluk semacam aku jua. Jadi maknanya kita hanya minta, mestilah di sini ada dalil tentang tauhid qasdi wal iradah. Dia masuk dalam kumpulan tauhid ubudiyah ataupun tauhid uluhiyah, ya, itu masuk dalam bahagian ini. Tauhid qasdi wal iradah yang kita kumandangkan setiap kali sembahyang dengan melalui surah Fatihah, iaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asta'in di sini masuk antara perkara yang paling penting, memohon pertolongan daripada Allah untuk memantapkan ketauhidan kita dan keimanan kita. Itu paling besar yang kita kena minta tolong kepada Allah. Nampak tak, ya? Kena minta, ya. Jadi makanya yang dikatakan tadi ini, begitulah tingginya ya Muhammad, dan tidaklah aku mempersekutukan dengan dia, tidak sama dengan syarat kita sudah mohon mendapat hidayah daripada Allah. Hidayah yang paling penting sekali adalah untuk memeteras, mengenal serta menjauhi akan perkara-perkara yang syirik. Syirik, insya-Allah. Artinya bahawa bagaimanapun kalian menyakiti aku, menghalang-halangi langkahku dan membujuk merayu aku akan berdamai dengan kalian, lalu bersama-sama menyembah dan memuja berhala yang kalian sembah puja. Ini ada kan 4 orang pemuka Quraisy, termasuk Walid Al-Mughirah, bapa Khalid ibn Walid, antara yang datang 4 orang berjumpa Nabi tu, ya. Dia pamai minta nak buat kompromi dengan Nabi lah. Ya Muhammad, kita sudah bergaduh lah.
Nah, jangan bergaduh, jangan berpecah lagi dah. Mari kita bersatu, kita bekerjasama. Nampak tak ya? Bertoleransi, bertesamuh dan berbagai-bagai lagi lah. Ya. Antaranya, jangan kamu mencela-cela lah sembahan-sembahan kami. Kami pun tidak akan mencela sembahan-sembahan kamu. Kamu jangan cela kami pun tidak cela kamu. Nampak tak? Mari kita berkompromi, kita kerjasama. Nampak tak? Kita sama-sama tunaikan ibadat. Yang kita sama-sama punya perbezaan. Setahun kamu sembah berhala kami, setahun pula kami akan sembah cara kamu. Bangku tak bergaduh, ya tak? Mari kita ikut. Setahun kami sembah cara kamu, kami pun jadi sembahyang macam kamu lah. Lepas tu setahun pula kamu sembah pula Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Macam mana? Sampai habis, itu turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nampak ya? Itu kemudian akhirnya sampailah kita tentang lakum dinukum waliyadin. Itulah yang paling penting sekali, ya. Jangan ada sebarang makna kata sebarang persamaan dalam soal yang berkaitan dengan akidah. Soal duniawi lain. Ini soal akidah, ya. Tidak ada kompromi. Tidak ada tolak ansur, ya. Tidak ada keringanan. Tidak ada alternatif pilihan. Dia mestilah tegas. Lakum dinukum waliyah. Turut diri aku sendiri, bukan kami, ya. Sebut dengan waliyah. Dan bagi aku, bukan bagi kami, ya. Maknanya tiap-tiap individu muslim, tiap-tiap individu muslim mesti mertahankan akidahnya sendiri. Nampak tak? Ya. Itu ertinya. Maka dia bunyi situ, tiap-tiap kali kita nak tidur, Nabi suruh baca dulu sebelum tidur. Surah ni lah supaya kita mati dalam Islam. Kalau kita mati malam tu, kita mati atas lakum dinukum waliyadin. Boleh tak? Faham tak begitu lah. Jadi kita kena tegas. Jadi sebelum itu kita naik saksi dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyyah. Ada setengah riwayat nabiyyan wa rasulah. Boleh belakang, kemudian baru kita baca kuliah tidur. Itu artinya lah, itu yang paling pokok, paling penting sekali lah kita kena buat sebelum kita tidur. InsyaAllah moga-moga tidur pendek tu jadi tidur panjang. Kita dapat bertemu dengan Allah dalam penuh keredaan dan pengampunan, InsyaAllah. Boleh kan? Baik. Jadi lanjutan lagi dia kata oleh musannif, kadang-kadang datang tantangan, benda-benda yang menentang kita, yang sudah melewati batas daripada mereka yang masih musyrik, sampai pernah mereka mengatakan, kalau memang berhala yang kami sembah ini salah, apa hukuman yang akan engkau jatuhkan kepada kami? Apakah engkau sanggup membinasakan kami? Tentangan ini suruh jawab oleh Tuhan. Nampak? Dia cabar Nabi lagi. Nampak tak? Itu datang pada ayat yang ke-21 lah, yang kata Allah tadi satu, ya, qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakanlah sesungguhnya aku tidak ada kuasa untuk mendatangkan kepada kamu baik kemudaratan dan tidak pula yang menyenangkan. Nabi nak hukum macam mana? Ya, Nabi serah semua kepada Allah. Yang nak hukum kamu Allah. Ya, itu yang kita istiharkan pada setiap doa kunut kita, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita sendiri kena baca tu. Sampai tengah ayat tu, makmum dengan jamaah dengan imam baca masing-masing. Tidak ada amin lagi sebab dia bukan doa. Dia bukan doa lagi. Fa innaka taqdi itu dia tak masuk sebagai doa. Tapi ungkapan itu dijantumkan dalam doa kunut. Nampak ya? Faham ya? Itu paling penting. Kita kena tegak, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kena sebut macam tu terang, ya. Kerana ad-darun nafi' huwa Allah. Yang memberi mudarat, yang beri manfaat hanya Allah. Pegang begitu ya. Ad-darun nafi' huwa Allah. Ad-darun nafi' huwa Allah. Itulah sebab tu ada sebut dalam Sirajul Jalil, kitab Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Tarekah Syadziliyah, mengamalkan zikir yang cukup kuat. Dia kata, dia suruh kita ramai sebut dah, dia dah sebut dah, hasbunallahu
wa ni'mal wakil. Baca satu hari paling kurang 450 kali. 450 sebab bilangan mengikut bilangan huruf dia. Ya, bilangan huruf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 huruf. Baca bismillah, bismillah berapa huruf? 786. Dalam kitab Faridatu Faraid, kitab tauhid, ya, Syekh Ahmad Fatani sebut suruh kita baca 786 kali. Ada doa dia sekali. Apa-apa hajat kita insya-Allah makbul, ya. Dari itu dia ambil zikir yang kuat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita boleh sambung, tutup ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah pun boleh, hasbunallah pun boleh. Tapi mengikut Imam Syadzili, dia suruh baca dengan hasbunallah, bawa dengan kami lah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Kemudian tutup dengan ayat 74 Ali Imran. Ayat 74 Ali Imran. Nampak tak? Ayat tu ada dua. Dia ada dua bahagian ayat tu. Sampai kata su'a. Sampai su'a tu kita baca 6 kali. Kemudian sambung wattaba'. Masuk yang kedua, kita ambil sekali. Itu adab dia lah nak baca surah ni. Nak baca ayat ni. Hasbunallah ni'mal kali ni kita baca sebanyak 450 kali. Habis 450 kali itu kita pun ambil surah ayat dalam Ali Imran, ya. Dia nak cek balik Ali Imran, ya, ayat 74. Saya baca bagi tuan-tuan tengoklah, ya. Anak abang nak turun kena turun betul-betul, ya. Ya. Ayat 74 daripada surah Ali Imran, ya, ya. Qul inna fadhil wa ila tu'minu bil haqq. Ahli kitab bin ta'minu bil qindari. Ya, betul lah, ya. Kita ulang 6 kali lah. Kita baca 6 kali, kemudian kita tutup menghabis dengan ayat yang akhir sekali. Fanqalabu, dia mula fanqalabu, ya, fanqalabu. Itu ayat dia, insya-Allah. Jadi kita tengok balik, ya. Tak apa, kita baca dulu tafsiran ni. Saat ni saya beritahu tuan-tuan, ya, insya-Allah, insya-Allah. Akidah. Jadi kita bawa dalam soal zikir, ya. Amal dulu 450 kali tu. Boleh lebih lagi lah, bukan 450 kali. Secara lazimnya dia kata jangan kurang pada 450 lah. Kita boleh tambah, buat 2 kos atau 3 kos lah. 1 kos 450 kali lah. Kita boleh ulang balik 450 kali. Kita amal begitulah, ya. Boleh kan? Baik. Sambung, ya. Ya. Jadi sambung pada ayat ini, dikatakan tadi ini, kerana keyakinan tauhid memang begitu, di dalam kepercayaan demikian teguhnya kepada Tuhan, dia selalu mengakui bahawa dirinya tidak apa-apa, dirinya tidak dapat berbuat menurun bahaya kepada yang menantangnya, dan tidak pula dapat memberikan upah atau penghargaan kepada yang diberikan beriman kepada itu. Nampak tak? Itu dia, ya. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda besar Nabi SAW, ya. Kalau kita lihat di mana orang kafir ini mencabar Nabi, mencabar Rasulullah SAW, ya. Ya, sebagai suatu cabaran kepada baginda besar Nabi SAW, ya. Ya. Dalam dalam surah Tabarakalladzi ada ayat ni yang disebut oleh Allah pada ayat yang ke-6.
Allah kata walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Nampak ya? Ya. Bahawa bagi orang-orang kafir yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka itu ada azab dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal mereka, ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya. Dan apa tada jadi ini? Dan dipercabar Nabi kan pada ayat 9 dalam surah Tabarakalladzi ayat 9 kata Allah, qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab sebenarnya ada. Saya ditanya, malaikat tanya bila dia masuk dalam neraka besok. Ya, malaikat tanya kepada mereka sendiri, ya. Mereka tanya kan? Takadu tamayyadu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Hampir-hampir dia melimpah-limpah daripada sangat marah neraka. Penuh sangat, melimpah-limpah, ya. Setiap dilempar ke dalamnya, suatu rombongan akan bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka ini, apakah tidak pernah datang kepada kamu orang memberikan peringatan? Ahli neraka, dulu ni tak ada ke orang datang peringat kepada kamu? Dia berjawab apa? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna. Ada. Mereka menjawab sebenarnya ada. Sungguhnya telah datang kepada kami pemberi peringatan, rasul-rasul, lalu kami dustakan. Apa lagi? Dan kami katakan pula, ya, wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Tidak sebuah jua pun yang diturunkan oleh Allah. Tak ada bala apa turun pun. Kami tak beriman pun tak ada apa, kami senang. Kadang-kadang kita pun cakap begitu je. Orang kafir kaya senang, tak sembah Tuhan pun kaya. Orang tak sembahyang pun senang. Nampak tak? Kadang-kadang kita buat andaian. Tu bahasa orang kafir tu. Nampak tak? Ya? Sembahyang, tak sembahyang pun senang tu, tak ada apa. Apa duk gaduh suruh sembahyang pula? Yang tak mau sembahyang lah. Tak ada. Ya? Tengok orang kafir senang. Orang Islam tersusah macam apa? Depa tak beriman pun, depa senang, depa gaya. Silap besar lah. Kita buat hujah yang tidak berasas, yang bertentangan dengan hujah akaliyah yang sempurna. Ini antaranya. Jadi orang kafir ni, sebab Nabi sebut banyak ancaman akan datang kalau kamu tidak beriman, akan datang ancaman daripada Allah. Dia bertanya dekat Nabi, tak ada turun satu apa pun tak turun daripada langit, kami okey je. Walaupun kami tidak beriman kepada kamu, tidak beriman kepada Tuhan kamu. Dia berkata pula lagi, in antum illa fi dhalalin kabir. Lagi teruk. Tidak lain kamu ni hanyalah orang yang dalam kesesatan yang cukup nyata. Kamu yang sesat, bukan kami. Itu dia. Itu bahasa. Ini wasiat. Sebelum kita tidur, kena ada wasiat ni. Sebab tu orang Nabi baca sebelum tidur. Tabarakalladzi. Wasiat ni lah. Dia ada 5 wasiat dalam surah ni. Untuk orang tidur. Nampak tak? Satu Nabi baca sebelum tidur. Nampak tak ya? Kita baca sebelum makan malam. Lepas Isya orang baca lah ni. Banyak masjid. Tak tahu sini tak berapa lah. Lepas Isya, habis sembahyang Isya, baca Tabarakalladzi. Balik sini tengok TV, makan nasi. Nabi baca sebelum tidur. Ada amalan pagi aja ada 4 amalan. Sebelum subuh, dalam selepas subuh, sementara naik matahari, masuk duha. 4. Tengah hari ada 2. Sebelum zuhur, habis, lepas zuhur tak ada dah. Masuk zuhur, lepas zuhur tu kita baca lah sikit. Kemudian asar dia ada 3. Nampak tak? Sebelum asar, lepas asar, masa tenggelamnya matahari 3. Tengok Syekh Abdul Qadir Jilani ada sebut. Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama fiqah tu dia, walaupun wali Allah. Dia ada sebut masa-masa untuk berzikir. Lepas Isya apa amalan dia? Sebelum tidur apa dia amalan dia? Semua dia kait dengan sunnah Rasulullah SAW. Nampak?
Kena tahulah ilmu ni. Baru kita tahu nak letak tang mana nak baca. Nak zikir ni nak baca tang mana. Zikir ni nak baca tang mana. Nah, baru kena gaya kan. Tu ambil faham tadilah. Balik kepada apa yang kita sebut tadi ini, kata Rasulullah Ta'ala sebut. Jadi makanya tadi ini tak dapat tidak, ya, segala hukuman apa semua datang daripada Allah. Allah saja nak hukum. Kalau kamu tidak beramal, kamu tidak beriman, Allah jua yang hukum. Aku tak hukum. Aku cuma sabar. Innama anta muzakkir. Innama anta muzakkir. Hanya saja kamu ni pemberi ingat. Tak lebih daripada itu. Boleh faham ya? Baik. Jadi makanya manusia sebagai orang yang datangi, janganlah kalian sampai menentang aku meminta ketentuan kerana aku tidak ada kuasa apa-apa, kata Nabi. Baik untuk membawa bahaya bagi kalian atau membela kalian, sedangkan diriku sekali tidaklah aku dapat menangkis jika Tuhan menghendaki sesuatu atas diri aku. Nabi pun kena balak juga, kan? Kemudian tentang pangkal ayat yang ke-22. Pangkal ayat 22, Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah semuanya, aku ini tiada seorang pun yang dapat melindungiku daripada Allah, dan sekali-kali tidaklah akan ku dapat selain dia yang dapat bersembunyi. Maka datang pada ayat ke-22, jika Allah hendak mendatangkan bahaya kepada diriku, tidak seorang pun yang dapat melindungiku daripada bahaya, sebab tidak ada satu kekuatan pun pada makhluk untuk menangkis kehendak daripada yang Maha Kuasa, dan sekali-kali tidaklah akan ku dapat selain dia tempat bersembunyi. Nampak tak? Kalau di suku kata pertama dikatakan bahawa tidak seorang pun dapat melindungi, ialah supaya jangan ada terkhayal dalam ingatan bahawa akan ada makhluk yang kuat menentang Allah. Tidak. Di ujung ayat disebutkan bahawa tempat berlindung atau tempat bersembunyi, melindungkan diri daripada murka Allah, hanyalah kembali kepada a'udzubika minka. Doa dia, a'udzubika minka. Nabi bisa, aku berlindung denganmu. Itu dia. Sebab min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah bagi jadi. Semua kejahatan Allah yang bagi jadi, bukan boleh jadi sendiri, ya. Itu dikatakan bala yang paling berat dan kesabaran yang paling tinggi. Bala musibah daripada Allah. Macam berlaku tsunami, gerak gempa apa semua tu, min syarri ma khalaq. Ya, tapi ada sebab lah. Bukan Tuhan bagi nasihat tak ada sebab, ada pasal lah tu. Ya. Kerana orang tidak beriman kepada Allah atau melakukan kemungkaran. Contoh, apabila satu negara rakyatnya telah banyak minum arak, banyak yang berzinah, nampak tak? Maka akan berlaku, dan para peniaga sudah mula menipu dalam takaran timbangan barangan sebagainya. 3 perkara ni kata Nabi akan berlakulah gerak gempa. Nampak tak? Itu dia. Nampak tak? Gerak gempa. Itulah. Gerak gempa tu ekoran lah. Datang tsunami-nya, datang banjirnya. Nampak tak? Itu dia. Itu contoh yang kita kata tadi ini. Jadi maka kita mohon perlindungan kepada Allah, kecuali pada ayat ke-23, ya. Jadi kepada tugas ayat 23 kata Nabi, illa balaghan minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kecuali hanya menyampaikan daripada Allah dan tugas-tugas yang dia amanahkan. Dan barang siapa yang mendurhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya untuk mereka adalah api neraka Jahannam, dalam keadaan kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah. Itu pada ayat yang ke-23. Oleh sebab itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa kewajiban beliau buat menghukum orang bukan mengutuk orang, bukan memurkai dan durhaka. Kewajiban beliau hanya 2, iaitu pertama ialah balag, iaitu menyampaikan. Balag, menyampaikan, itu tugas Nabi. Disebut juga tabligh. Kedua, melaksanakan tugas-tugas ataupun mission, ya, iaitu intisari yang akan ditablighkan itu menunjukkan contoh dan tauladan serta perbuatan yang bertabligh adalah satu di antaranya. Masuk dalam amanah, ya. Semua ni masuk dalam sifat Nabi yang satu, iaitu amanah. Amanah, ya, itu paling tinggi sekali. Siddiq, amanah, 2 tu paling tinggi. Pertama kena benar, kedua kena amanah. Itu Rasulullah. Di sini dia bertemu 4 mission, 4 risalah yang wajib lengkap pada seorang Rasul, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dengan bijaksana.
Ya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Tuhan sebut, ya. Serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Maknanya kena fatanah. Ya, kita boleh berkongsi lah, kebijaksanaan itu kita boleh berkongsi. Ya, sebab itu kita ada sistem syura dalam Islam, ya. Kerana untuk berkongsi kemahiran, kepakaran, ya, dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Itu contohnya fatanah ni. Nabi-nabi ini memang dia fatanah, bijak, ya. Kesatuan daripada yang 4 ini, risalah atau mission yang jadi kemestian seorang rasul, mustahil dia pendusta ataupun khianat atau menyembunyi sebahagian daripada wahyu yang goblok. Ya. Goblok ni betul apa kot kita panggil. Tidak mengetahui keadaan manusia yang datanginya. Itu salah satu, ya. Dan seterusnya pada ayat penghujung kita sebut tadi, dan barang siapa mendurhaka kepada Allah dan Rasul, sungguhnya untuk mereka adalah api neraka jahanam sebagai hukuman atas keras kepala batunya menolak seruan kebenaran dalam keadaan kekal maka dalam selamanya sampai lama. Hujung ayat 23, kerana jiwa mereka sudah terlalu kotor laksana selai kain bagus yang sudah terlalu lama terbenam di dalam luluk atau lumpur, meskipun kemudian telah dapat dikeluarkan, namun kalau dicuci bagaimanapun dengan sabun dan air jernih yang tergenang, namun dia tidak dapat bersih lagi sebab luluk lumpur dosa itu telah jadi satu dengan tiap-tiap helai benangnya. Itu pangkal ayat 23. InsyaAllah kita akan sambunglah pada pangkal ayat yang ke-24 pula, ya, pada siri kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.